wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Apa khabar sahabat-sahabat ahli keluarga IKIM yang dikasihi sekalian? Bersama saya lagi Ustaz Syed Muhammad Nur Hisham bin Tuan Padang dalam Motivasi Pagi terbitan Maslina Alias. Moga-moga para pendengar, sahabat-sahabat sekalian, ibu ayah, abang kakak, gugu kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Baru ni saya dapat satu yang hantar macam dialog. Ada seorang diberitahu kepadanya bahawa di dalam sungai ni ada buaya-buaya yang garang, buaya yang bekeng, buaya yang lapar, yang sangat ganas. Lalu lelaki ini berkata, buaya ni pun makhluk Allah. Kalau Allah Ta'ala dah segalanya Allah Ta'ala dah tentukan ajal maut. Lalu pemuda ini pun pergi terjun dalam sungai tersebut. Dan itulah kata-katanya yang terakhir. Maknanya apa? Maknanya kata, buaya ni pun makhluk Allah. Segala apa berlaku dalam hidup ni semua Allah Ta'ala dah atur dah. Dia pun pergi turun dalam sungai. Itulah ucapan terakhir dan itulah kali terakhir orang tengok dia. Maknanya apa? Dah dibaham buaya. Ustaz cerita apa benda ni? Dah ada orang yang sering menyebut, saya masih lagi berkisah apa saya nak bercakap tentang motivasi pagi ini, berkisah tentang suasana yang ujian yang sedang kita lalui sekarang, iaitulah wabak COVID-19 ini. Di seluruh dunia melaluinya. Ada segelintir dalam masyarakat kita apabila diberitahu SOP, apabila diberitahu langkah-langkah keselamatan, tindakan-tindakan yang sepatutnya dilakukan oleh kita. Mungkin ada yang terpaksa ke pasar, mungkin ada yang terpaksa keluar bertugas, sampai ini SOP-nya, ini peraturan-peraturannya. Maka ada di kalangan segelintir lah, saya nak cakap ni pun untuk segelintir tersebut. Dan kalau ada yang dengar ni, kami tak Ustaz, tapi ada kenalan kita, kawan-kawan kita, ataupun mungkin suami kita, ataupun anak kita yang tak peduli tentang langkah-langkah keselamatan, bahkan siap dia bagi hujah lagi. COVID-19 ni makhluk Allah juga. Virus-virus ni Allah Ta'ala cipta juga. Semuanya atas ketentuan Allah. Kalau Allah Ta'ala tentukan kita tak kena, tak kena. Kalau Allah Ta'ala tentukan kita ni kena, pakailah sarung macam mana pun, sanitize lah macam mana pun, kena juga. Dia duduk bercakap gitu. Itu yang saya cerita tadi. Yang bercakap kata buaya garang ni, buaya ganas ni makhluk Allah. Semuanya Allah Ta'ala dah tentu, dia pun turun dalam sungai tu. Lepas tu tak naik-naik dah. Ya, semuanya adalah aturan Allah. Tetapi Allah juga yang memerintahkan kita supaya ikhtiar. Allah yang memerintahkan kepada kita supaya jaga keselamatan nyawa kita sendiri. Allah sebut di dalam Al-Quran, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah lontarkan ataupun janganlah kamu dedahkan diri kamu kepada kehancuran, kepada kemusnahan. Kalau kita kata dalam sungai itu ada buaya lapar yang ganas, janganlah pergi masuk dalam tu. Ustaz, saya terpaksa seberang sungai. Carilah cara lain yang selamat. Kalau terpaksa seberang, maka demikianlah apa yang sedang berlaku pada hari ini. SOP yang telah digariskan, tindakan ada di kalangan kita, dia ada dua sebab. Ada dua sebab manusia yang langgar. Ya Allah Ustaz, saya pergi ke pasar je pun, balik takkan semua nak sanitize, balik takkanlah sampai saya ni terpaksa mandi, tak boleh nak jumpa anak-anak kecil. Allah, tak payahlah melampau sangat, janganlah takut sangat. Ada manusia yang mungkin kerana kejahilannya, jadi jahil tentang langkah-langkah keselamatan, jahil tentang cara-cara merebaknya wabak. Dia jahil, dia tak ambil peduli orang terang, dia tak nak dengar. Dia pun tak ada Facebook, dia pun tak ada WhatsApp, nak baca TV pun tak ada, ataupun dia tak tengok. Jadi dia dengar orang cerita wabak-wabak ni, tak apa Ustaz, saya pun lama dah. Dia mungkin jahil. Ustaz, saya kerja di pasar ni lama dah. Ustaz, saya kerja di kilang ni lama dah. Saya kerja di ladang ni lama dah. Jadi kejahilannya tentang cara merebak ini menyebabkan dia tak ambil peduli tentang langkah-langkah keselamatan.
Dan kejahilannya bahawa Allah larang, la tulqu bi aydikum ila tahlukah, jangan biarkan diri kamu dalam kebinasaan. Ini kerana kejahilan. Maka kalau orang-orang yang macam ni, kita kena beritahu, kena terang dengan baik, kena perjelaskan biar dia faham kenapa kat rumah awak tu, mak awak tu dah tua, mak awak umur 68, orang tua ni immune system dia tak kuat. Awak 35, bila balik ke rumah mungkin awak sihat saja, tapi virus ada mungkin di badan, di tangan awak. Jika awak balik ke rumah awak okey, tapi virus itu akan berpindah pada mak awak yang dah tua tu, immune system dia. Jadi terangkan kepada dia, beri ilmu kepada dia. Wahai para suami, wahai para ayah, awak nampak macam okey je balik pasar, tapi ingat ada anak-anak kecil, ada baby yang sedang sersema, yang sedang demam. Virus mungkin pergi kepada mereka yang immune sistemnya tak kuat, anak-anak kecil. Ini kepada yang jahil kena diterangkan. Kalau ada kilang yang masih beroperasi, ada ladang yang terpaksa beroperasi, ada kedai yang terpaksa berus niaga, terangkan. Bahkan gunakan peraturan mewajibkan kepada petugas dan juga pelanggan untuk faham. Itu sebab jahil. Yang masalah problem lagi sebab ego. Dia langgar, dia tak nak terima SOP kerana egonya. Aku orang kaya, aku pangkat besar, kamu kena ikutlah apa yang aku nak, bukan aku ikut kamu. Egonya. Alah, ini melampau lah, lebih-lebih lah kena buat ni, buat itu. Saya okey je ni, saya makan suplemen banyak dah. Allahu Akbar. Wallahu a'lam. Antara sebab punca kemurkaan Allah, na'udzubillah, kita minta jauh, turunnya wabak ini disebabkan murka Allah. Antara sebab Allah murka kepada makhluknya ialah arrogant, kesombongan manusia. Kamu sombong sangat, kamu ada tentera ramai. Kamu sombong sangat, kamu ada duit banyak. Kamu sombong sangat, sekarang aku hantar virus saja. Tapi dalam keadaan ini juga masih ada lagi yang tak boleh nak buang keegoannya, masih lagi sombong. Isteri beritahu, bang, abang bersihlah dulu badan. Dia sombong dengan isteri, kamu jangan nak ajar aku lah. Ya Allah. Dia sombong dengan majikan, kamu janganlah, aku tahulah, aku lebih pandai. Dia sombong dengan sekarang ni, alhamdulillah, pihak yang frontliner ataupun yang paling priority, yang paling di segi keutamaan dalam negara kita. Kita ada Kementerian Kesihatan, dari menteri, kemudian ketua pengarah kesihatan, ada pakar-pakar, mereka ada begitu ramai pakar-pakar yang buat garis panduan. Mereka lah rujukan utama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang pakar dalam bidang masing-masing kalau kamu tak tahu. Tapi keegoan kita, rasa aku lebih pandai, aku doktor juga, aku lebih layak, perlekehkan nasihat-nasihat daripada KKM. Ini ego, ini nak tunjuk pandai. Dan selalunya kerana adanya manusia-manusia sebegini yang terus dengan arrogantnya, dengan keegoannya, kerja dia cari salah orang je. Kerja dia merasakan bahawa dialah yang paling tahu, dialah yang terbaik, lalu tidak boleh patuh dengan SOP, perlekeh lagi. Ini masalah ego. Dan kita bimbang kemurkaan Allah berterusan disebabkan kesombongan ini. Jadi saya nak ambil kesempatan, Allah yang bagi ruang pada saya di ruangan IKIM ni dalam motivasi pagi ni, motivate diri kita semua untuk sama-sama bagaimana Perdana Menteri kita selalu sebut, to break the chain of infection, untuk putuskan rantaian jangkitan wabak, the chain of infection. Masing-masing kena mainkan peranan dalam bidang dan ruang masing-masing, dan kita anggap bahawa ini juga satu kepatuhan kepada perintah Allah. Jangan biarkan diri kamu kepada kemusnahan dan kebinasaan. Lalu yang duduk di rumah, yang bertugas, tapi jaga SOP. Yang kita harap, ya Allah, aku menjaga nyawaku dan keluargaku sebagai mematuhi perintah-Mu, ya Allah. Moga-moga ini juga dikira sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar IKIM sama deh.